Saya nanti fikir macam mana cara aku nak buat bagi dia faham. Macam mana cara nak buat bagi dia mudah faham pada nilai kata-kata musannif ni pengarang kita lah, yang cukup tinggi dan dalam bahasa lama, dalam bahasa dulu kala. Okay, tak bagi kita baca dulu, kita tengok dah. Kita masuk kepada sifat yang ke-9, iaitu ilmu. Habis kalau yang pertama apa dia? Pertama apa? Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Pandai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu hari suka tanya tergepak-gepak dah saja. Kita peringat, kita selalu lupa. Misalnya kita nak masuk ayat 3 yang kita selalu lupa, tak apa. Kita lawan peringatkan, saya lupa, perempuan tu mengingatkan saya. Okey, baik, kita tengok. Uraian sifat yang ke-9, yang ni ilmu. Apa maksud ilmu? Pengetahuan. Arti ilmu itu adalah pengetahuan. Kita selalu cakap, aku nak pergi menuntut ilmu. Apa menuntut ilmu? Cari ilmu. Cari ilmu. Kan? Apa maksud ilmu? Pengetahuan. Aku mencari pengetahuan. Daripada tak tahu kepada tahu. Betul kan? Kita berhijrah daripada tak tahu kepada tahu. Itu ilmu kita. Ilmu yang dinamakan makhluk bermula dengan tidak tahu. Betul? Okey, kita tengok. Allah juga mempunyai ilmu, tetapi dia bukan ilmu macam kita, daripada tidak tahu kepada tahu. Dia bukan berpengetahuan seperti kita. Wajib pada syarak, ini undang-undang sebagai orang Islam, kena ada undang-undang ni, wajib. Maksud dia kalau tak cari ilmu ni, kalau tak percaya pada syarak ini, hukumnya kafir. Wajib pada syarak, ini pada undang-undang Islam, atas tiap-tiap mukallaf. Apa yang dimaksudkan mukallaf? Orang yang tertanggung, orang yang diberatkan. Mukallaf. Apa yang diberatkan ni? Yang ada akal macam kita ni, yang mana selagi dia wajib sembahyang 5 waktu, itu dipanggil mukallaf. Kalau main budak-budak tadika dia pun mukallaf dah? Dah, belum lagi diberatkan, belum lagi dipertanggungjawabkan untuk sembahyang. Dia tak wajib lagi untuk puasa. Yang dikata kalau tengah-tengah kita ni tak mukallaf lagi, bila nak mukallaf? Okey, tempoh mukallaf bagi seorang perempuan apabila datangnya haid. Tempoh mukallaf bagi seorang laki-laki apabila sampai akhir baligh, iaitu perumpamaan seperti dia mimpi, ataupun selewat-lewatnya umur dia 15 tahun. Itu tempoh mukallaf. Jadi kita wajib tak? Kita wajib. Kita wajib. Apa yang wajib ni? Dia kata mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada di zat Allah Ta'ala itu satu sifat ilmu, artinya pengetahuan dan tidak jahilnya. Diwajib kita tahu, wajib sangat-sangat kita tahu bahawasanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada satu sifat pada zatnya. Maksud sifat pada zat ni bukan diri. Kita kan tak boleh bayangkan diri Allah macam mana. Berpengetahuan, yakni ilmu, maha mengetahui. Jadi kita ni kalau kata macam mana nak belajar, kita kena ada alat untuk belajar. Kita terutama sekali kena ada telinga yang boleh mendengar. Kalau kita peka, kena ada mata untuk melihat bahasa isyarat. Kalau kata kita ada mata, ada telinga, tapi telinga tak boleh dengar, mata boleh nampak, tak ada pengetahuan tentang bahasa isyarat, pun tak boleh belajar. Dalam mencari ilmu pengetahuan ni, kena ada sedikit pengetahuan. Betul tak? Kita nak belajar, sekurang-kurangnya bolehlah baca. Dalam mencari ilmu, kena ada sedikit ilmu sebagai asas untuk kita masukkan ilmu. Itu asas dia.
yang wajib ada dalam diri kita. Asal dia main daripada mana? Main daripada kecil-kecil lagi kita diajar. Kalau kita tak ajak kita ni untuk pakai baju terbalik itu, orang pakai baju terbalik, tak apa kot. Awak tak boleh lah? Awak tak boleh. Ya tak boleh kau. Kalau kita tak ada pengetahuan, tak kisahlah pakai baju lehat ke belakang pun. Sebab kita tak ada ilmu pengetahuan. Bila kita ada ilmu pengetahuan, kita rasa malu. Kerana apa? Kerana kita ada ilmu. Itu beza orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Ha? Beza orang ada ilmu, apabila dia membuka aurat, takutnya. Takut bukan takut ke orang, takut dekat Allah. Itu orang ada ilmu. Okey, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala bukan kena belajar. Ilmu yang tak payah belajar. Kita ni kalau tak belajar mana, duduk tak reti situ sampai bila-bila tak reti. Lepas tu tengok orang pergi belajar, apa pergi belajar apa, entahlah kami pun belajar apa pun tak tahu. Kami pergi, tengok orang pergi, kami pergi, orang balik, kami balik, orang pergi, kami pergi, orang balik, kami balik. Reti juga, bolehlah dengar lah, nah boleh dengar lah. Alhamdulillah. Nah, sekeras mana ilmu pengetahuan yang ada dalam kita ni, sekeras itulah kejahilan yang ada. Banyak mana pengetahuan, banyak itulah bodoh dia. Macam tu kita kata makin mengaji makin bodoh. Rupanya tak reti ya. Okey, kita cuba tengok apa maksud ilmu Allah Taala. Yang Allah Taala yang diletakkan di dalam dalil nakli kita, iaitu innallaha bikulli syai'in alim, daripada surah Al-Anfal ayat yang ke-75, yang bermaksud artinya bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu itu amat mengetahui. Alim bermaksud amat mengetahui. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui tiap-tiap sesuatu. Okey. Kalau dalam bahasa tauhid dia akan tanya pada kita, sesuatu ni apa? Sesuatu ni termasuklah debu yang duk terbang. Kalau panas kita nampak duk terbang, berlaku cahaya tu kan? Itu juga dipanggil sebagai syai', sesuatu. Allah yang menggerakkan dia. Kita nampak dia nak pergi mana? Kita tak nampak. Jikalau tak masuk cahaya, kita tak nampak. Oh, rupanya banyak debu duk terbang tu. Kita tak nampak. Allah tahu ke mana pergi setiap satu unit debu tu, Allah tahu. Itu yang kita pengetahuan Allah. Maha mengetahui. Kita tak tahu lah. Kita tahu apa yang berlaku di depan mata yang nyata. No? Terbelakang sikit tak tahu dah. Kalau dalam orang sembang kita, dalam dia duk cakap kita secara berhadapan, tutup mulut dengan mas tu, terus tak dengar. Jok sikit, mau sembang lah sorang-sorang kuahmu. Okey, di dalam mas kita masing-masing kita jumpa. Ya? Kita kenal dia sebab kita selalu tengok. Kita kenal dia melalui pandangan mata. Kita senyum. Nampak tak dalam mas tu senyum? Tak nampak? Kita dia duk jelek je. Nampak? Tak nampak? Tapi Allah tahu. Allah tahu. Kita tahu. Kita tak tahu. Tu yang kata perbezaan antara pengetahuan kita dengan pengetahuan Allah. Sesungguhnya sangat-sangat berbeza. Ha? Allah Ta'ala sebut, sehingga kan syai' ni yang disebutkan sesuatu ni, benda yang duduk bergetak di hati pun Allah tahu. Nah, pengaliran darah kita Allah tahu. Segala-galanya Allah tahu. Saya kita akan masuk pada taklid yang ditakluk, yang dinamakan. Hari tengoklah jumpa takluk ni pakai lagu kepala pula. Kita tengok sebelum kita masuk dekat syai' ni, nak cerita pasal syai', nak cerita dulu sikit lagi. Dan ilmu itu ialah satu sifat yang ada ia di zat Allah Ta'ala, yang nyatalah segala perkara yang wajib dan yang mustahil dan yang harus itu dengan ilmu, yakni dengan pengetahuan, tidak jahil sekali-kali. Dan bagi ilmu itu satu ta'aluk juga, iaitu ta'aluk tanjizi qadim. Dia dibilang dah. Artinya berlaku sesuatu, berlaku mengetahui dan lulusnya mengetahui segala perkara itu pada sedia kala. Itu yang saya kata tauhid ni kalangan baca seorang-seorang, pasal-pasal takut nak bila tutup ban. No? Dia buat pula main ta'aluk tanjizi qadim. Baru nak boleh faham maksud sesuatu ni. Satu-satu benda ni
yang mana Allah Ta'ala tahu yang berlaku dalam diri kita. Kan saya sebut tadi, syai' yang disebut dalam ayat Al-Quran ni, syai'in qadir, syai'in alim, syai'in basir. Tiap-tiap satu benda ni tak ada satu pun terlepas daripada pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah ini mengetahui benda yang sebelum ada, tak lahir lagi. Maksud dia memang dia dah tahu dah. Belum lahir di muka bumi dia tahu dah. Dah lahir lagi dia tahu dah. Itu dinamakan takluk tanjizi qadim. Benda tu dia memang dah tahu dah. Apa tak boleh ubah sebab dia dah tahu. Sampai gelap dia tahu di bawah kekuasaan dia. Kita ni sak tahu, sak tak tahu. Sak tahu, sak tak tahu. Itu tanjizi qadim. Kalau tanjizi hadis ni, lagu kita ni dah. Nah, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Kalau tanjizi qadim, dia kata pengetahuan, ilmu pengetahuan Allah Ta'ala ini bergantung terus dengan Allah. Perumpamaan, saya bagi contoh. Nah, kalau tidak pening. Contohnya, Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke muka bumi ini daripada keturunan Bani okey, Bani Hashim pun betul. Nah, Bani Tamim pun betul. Tapi asal-asal keturunan Nabi Muhammad SAW adalah daripada Bani Ismail. Ya, Bani Ismail. Tapi kalau sebut Bani Hashim pun betul ya, Tok Wan dia kan. Tapi nak ikut Bani ni maksud dia daripada anak cucu. Kan Nabi Allah Ibrahim ada 2 orang putera, betul tak? Satu nama Ishak, satu nama Ismail. Ishak melahirkan anak-anak daripada keturunan Bani Israel. Okey? Nabi Allah Ishak. Di mana Nabi Allah Ismail melahirkan keturunan hingga sampai kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ini di antara kenyataan yang tak boleh diterima pakai oleh orang-orang Bani Israel. Pasal apa Muhammad lahir mai daripada Bani Ismail? Sedangkan Nabi-Nabi dulu-dulu semua Bani Israel. Mana Muhammad pergi bagi pula Bani Ismail itu daripada tak ditemu Muhammad. Jadi Allah tahu dah. Ke Allah Ta'ala tak tahu Bani Ismail? Adakah Allah Ta'ala tak tahu? Allah Maha mengetahui sejak azali lagi, sebelum diciptakan bumi lagi. Allah dah tahu. Nah, kalau kita lah, kalau bahasa kita lah, dah hantar buat apa? Orang nak marah. Dah hantar dah mereka nak marah. Awak buat apa? Bila dah mereka marah, mereka tak marah nak ikut segala kebaikan. Dah orang marah ni, tak nak ikut lah. Nah, kerana kemarahan itu sifat manusia. Allah tahu, kan? Allah Maha tahu akan berlaku satu pergolakan, perkauman, pecah belah masyarakat. Dah hantar dah kat dia tu, orang tak suka. Siapa orang bagi juga? Nah, dah ramai daripada keturunan lain. Anak yatim pula, miskin pula, apa pun tak ada. Allah tahu, patut Allah bagilah, pilihlah anak raja walaupun main daripada keturunan hak lain. Bagilah jadi kaya, orang suka lah. Kalau kayanya orang tak kira dah hantar belakang dah. Ni dah pergi bagi jadi dia miskin, lagi orang meluat. Allah tahu tak? Allah tahu apa yang dia buat. Kita tak tahu apa dia buat. Kan sebab tu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala ini kata kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak buat di muka bumi ni seorang khalifah. Khalifah ni orang yang akan tanggung segala-galanya di atas belakang dia. Malaikat yang tak ada pengetahuan, buatlah buat dia pun tersolah. Dia pun nanti berkeling. Dia pun lawan akan berlakunya penumpahan darah. Wa yasfikud dima, kata para malaikat kepada Allah. Kerja apa manusia khalifah yang nak di muka bumi ni? Letak di muka bumi tu dia pahlawan berkeliling, saling menumpah darah. Betul? Dia tak? Allah tahu tak? Dia tahu. Malaikat tak payah apa. Dia tahu. Dia kata pengetahuan Allah Ta'ala tu sentiasa tahu.
Kalau kita nak kena tanya orang ni, boleh dah nak buat macam ni? Tak boleh, tak boleh baru. Oh, ya ke? Aku tak tahu. Dan orang bagi tahu, kita baru tahu. Sebab tu bila kita nak kata kita ni adalah orang alim, ulama, malu, no? Sebab kita memang tak tahu. Bila kita belajar, kadang belajar pun tak tahu berapa lama dah kita belajar, tapi duk tak tahu situ lah. Kan? Perumpamaan macam takluk tanjizil qadim kan kita belajar. Takluk ni ada 6. Betul ke? Takluk tanjizil qadim, takluk tanjizil hadis, takluk sulhul qadim, takluk sulhul hadis, takluk qadah. Kita dah belajar dah pada pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Saya tahu, saya faham, perempuan lupa. Bagi manusia, bukan nak ingat satu tu je kan. Satu hari dia tak apalah, dia tak buat apa, dia ingat satu tu dah. Dan saya pun macam perempuan tu. Kita ni selalu lupa. Fadzakir inna fa'ati zikra. Dah tahu dah kita ni rajin lupa, kau ingatlah tak usah duk peleceh. Parang ngaji koi yang apa ni. Kalau kita kata begitu, kecil aja orang nak belajar. Orang tak mau ngaji. Pasal apa? Pasal kami tak tahu. Memang kita tak tahu. Kita bukan bersifat seperti alim. Pengetahuan kita ni sikit je. Lah ni Allah bagi, ingat sat lah ni. Tutup kita. No? Habis. Mana pi? Habis. Kita cakap benda merapu sikit pun dia keluar pergi habis. Punya tak tahulah. Lagi satu, kadang-kadang kita ni ditimpa ujian atau musibah. Orang kata sabarlah, ada hikmah di sebaliknya. Hikmah apa? Kita tahu tak? Kita tak tanya, tahu tak aku tak suka dengan masalah ni. Aku yang aku tanya ni, yang aku dah nampak lah. Sabar. Nak sabar sampai lama mana lagi? Sabar sikit lagi. Lama dah aku sabar. Bukan sikit dah, lama dah. Sabar sikit je lagi. Sekejap lagi orang yang suruh sabar lagi kena penangkap. Aku tak nak sabar dah. Kita tahu dah ada hikmah di sebaliknya? Tak tahu. Hang jangan cakap pandai, tak kena kat hang. Tak apalah, suruh orang sabar. Aku yang tanggung ni yang tak tahu. Okey. Saya nak cerita pasal wali Allah yang dia sebut sebagai takluk tanjizil qadim ni. Nak cerita baru kita faham bila ada perumpamaan dia nak. Seorang wali Allah yang bernama Abdul Rahman. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ujian kepada dia. Dia kahwin, tak ada anak. Dah tak ada anak, dapat seorang isteri. Isteri dia suka popek. Kerja belitiak. Dah lah tak bagi kat kau tu anak pun. Belitiak pula. Hingga tak kena. Di antara leteran yang dia bagi ni kira startlah berawal pagi. Ini tu jenis ni cerita ni 500 tahun yang lalu lah. Manalah kalau dikutip cerita 500 tahun yang lalu lah. Lalu kita wali Allah, okey. Dia jenis penyuci ni orang. Sampai tak boleh kotak sikit nak kata pun dia tak ada kerja. Anak dia tak ada nak kongsi. Sampai dia tengok uban yang ada di atas kepala Abdul Rahman pun dia boleh tiap. Tak kerti nak uruskan uban yang ada di atas kepala, cabutlah. Kata Abdul Rahman, uban yang ada di atas kepala ini adalah satu yang Allah Ta'ala lantik untuk berzikir menggantikan kita. Kita punya gan berzikir. Ubah ada tu lah berzikir. Tapi Allah bagi ujian lah. Gatai lah kita punya gahu. Ujian lah tak tahan, cabut. Habis lah. Tapi tak berdosa lah, cabut ubah. Tak berdosa. Nampak tak apa cantik? Bubur inai. Cari yang halal. Macam tu saja. Adakah berdosa? Tak berdosa. Tapi Abdul Rahman ni bila dah sangat-sangat sampailah kepada usia perkahwinan dia 35 tahun. Isteri dia tak mau berubah. Dia boleh tiap orang tu lah. Dia pun dah tak tahan lah. 35 tahun lama lah. Kita kalau 3 jam orang tu boleh tiap pun boleh pekak lah. Jadi kalau 35 tahun nak mengadap ni orang suka boleh tiap ni. Dia fikir apa ni lah. Aku nak lari dia. Kita manusia memang macam tu. Kena masalah sikit, kira nak lari.
Kalau dia tak lari daripada rumah, aku lari. Aku tu lari dalam rumah, aku dia nak lari ke mana. Habis-habis sangat tu lari duduk di pondok lah sana. Tak payah duduk mengadap dengan mereka ni. Ya, apalah anak-anak banyak sangat. Kau ni masalah ni, kau ni masalah ni, yang ni main berhutang. Dia kerja, hak mak tu tak kerja, dia kerja. Lepas tu, dia main pinjam duit kat mak tak kerja. Mak tu jadi heran, tak ajaib lah. Tak ajaib lah. Hang yang kerja. Dia main pinjam kat aku tak kerja. Tapi ada Allah bagi lah. Ujian. Pikir-pikir orang masak, makan aku juga buat. Segala perbelanjaan aku tanggung. Dia bagi 100, dia karau 200. Apa cerita ni? Nak lari lah. Kita satu dalam penyelesaian, kita nak lari. Kita nak lari dari masalah. Naknya Allah bagi tu kan. Allah tahu pemberian dia tu dekat kita. Allah tahu. Kita tak tahu tu, kata kita ni punya tak tahu lah. Okey. Abdul Rahman ni dia lari semua. Dia kata aku ni sampai kepada tahap nak semayang pun tak senang. Waktu dia hampak safrah untuk dia nak semayang, kita pakai sejadah lah. Kira kalau tersengit sikit pun dia marah. Terkedok sikit ke itu pun dia marah. Punya teliti isteri tu. Kalau kita pun tak boleh nak duduk marah macam tu lah. Jaga sungguh-sungguh lah. Jangan buat kenapa kan. Kira Abdul Rahman masuk dalam rumah, kasut tu nampak tercampur sikit pun tak ada. Pergi kena susun. Kalau kita tu, mak kasut tu nak tangka dia. Kawan tu bukan tak pergi kerja, dia pergi kerja tu, cari nafkah, balik main, letiak, tak habis-habis. Lepas tu, dia lari. Ceritanya dia lari. Dia lari. Dia kata, ya Allah, aku nak cari satu masa yang kualiti, aku nak duduk dengan Naam saja ya Allah. Dia nak buat munajat terus dengan Allah tanpa ada apa-apa gangguan. Tak ada dah bunyi radio buku. Dia pergi cari tempat yang paling sunyi. Dia nampak dari tu ada satu gua. Dia masuk dalam gua tu. Dia masuk dalam gua tu, rupanya ada orang. Ada 2 orang lagi dalam tu. Nak lari daripada orang, jumpa orang juga. Cari lari daripada seorang. Bawa 2 orang. Itu yang kita kata no. Kalau Allah sayang dekat kita, Allah akan hantar kat kita ujian demi ujian. Tak mana dulu apa aku bagi. Bila jumpa dengan 2 orang ni, apalah, dia pun ingatlah yang ni memang Allah Ta'ala dah bagi kat dia. Dia duduk dengan dia tu. Dia tanya apa dia buat. Dia kata kami sedang berkhalwah dengan Allah Ta'ala dalam nak mencapai makam yang tinggi di sisi Allah. Punya orang alim juga lah, orang abid, orang yang beribadat. Ni dia. Macam kita nak mencari geng pondok, jumpa panggil lagi dahsyat orangnya. Tapi dia jumpa ni, yang dapat kat dia ni, cara dia duduk manusia biasa sampai masa dia nak makan. Okey. Kawan tu kata, hari ni dia hang sedia makanan. Kata kat nombor 1. Kat nombor 1 tu pun dia pergi, dia berdoa pada Allah Ta'ala. Ya Allah, kami ni hidup dan mati kami hanya untuk-Mu. Tapi sebagai makhluk, manusia biasa, kami berhajat kepada makanan. Hantarkanlah kepada kami sedikit makanan untuk kami dapat sedikit tenaga beribadat padamu. Allah hantar. Tak cerita dia hantar melalui siapa-siapa, tapi ada makanan. Dia pun makan. Habis tak seorang. Mungkin selang 2-3 hari, orang nombor 2 tu pula. Hari ni kita pula doa pada Allah. Doa minta dengan bertawassulkan. Dengan bertawassul, ya Allah, dengan berkat sekian mohon padamu ya Allah. Kami duduk dalam negara krisis. Hantarlah sedikit makanan kepada kami untuk kami dapat sedikit tenaga beribadat padamu. Allah hantar. Dia pemakan 3 orang. Habis mai sampai di dia. Dia kata Syekh Abdul Rahman. Dia jadi susah hati. Dia tak pernah minta kalau betul lagi lah. Dia susah hati. Dia pun minta. Pada minta dapat makan. Makanlah 3 orang.
Masa dia makan makanan yang dia minta tu, apa yang dia rasa? Ada yang senyap tak? Baik. Apa yang dia kata? Sedapnya makanan ni. Pasal apa sedap saya? Awak sedap sangat. Tak macam mak kami punya. Pasal apa punya lebih sedap daripada kami? Lepas tu dia kata dia minta lah, orang minta lah. Menggunakan tawasul. Okey, apa dia tawasul? Ayat kita sebut. Dengan berkat aku membaca Yasin. Dia tak? Itu tawasul. Kita sebut dengan berkat, ya Allah, aku buat sembahyang hajat. Kita sembahyang hajat. Bukan minta nak sembahyang tu. Minta kat Allah. Tapi bertawasul melalui solat. Kita buka Al-Quran, kita baca. Dengan berkat aku membaca Al-Quran, ya Allah. Dengan berkat surah Fatihah. Okey, itu tawasul. Dia pun dikata kami bertawasul. Kami juga bertawasul menggunakan satu nama syekh, iaitu yang paling alim sekali di dalam Baghdad, Syekh Abdul Rahman. Siapa dia Syekh Abdul Rahman? Dia orang tulang. Dia tulis. Dia pun tak tahu kata dia. Kerana dia memang masyhur dah di Baghdad tu dengan kebaikan dia. Lepas tu dia pun kata kat dia, hang tawasul dengan siapa? Lepas tu dia hebat. Aku bertawasul dengan menggunakan nama Abdul Rahman. Dia tawasul dengan guna nama dia. Ya Allah, dengan berkat kesabaran aku di atas kurniaan kepada aku seorang isteri sekian. Aku mohon padamu, ya Allah, bagi kat aku makanan bersama dengan sahabat yang lain. Sebab tu sedap. Dia berkata kami jumpa dah dengan Syekh ni. Lepas tu dia tanya dia, apa pasal apa bertawasul menggunakan nama aku? Dia faham tak? Dia kata Syekh Abdul Rahman ni terkenal dengan sifat kesabaran dia yang cukup tinggi. Tak tinggi lah dia kata. Tak tinggi dah dapat dia lari. Dia kata kami boleh dapat makanan ni hari-hari. Kami bertawasul menggunakan namamu. Kami hebat, kami dulu dalam Baghdad. Kami ada seorang imam yang bernama Syekh Abdul Rahman. Dia ni orang yang paling sabar. Daripada sifat kesabaranmu, maka Allah Ta'ala hantar mai rezeki dekat kami. Selalu kami boleh makan dalam gua ni tanpa turun ke bawah. Begitu juga hang dia kata bertawasul dengan nama sendiri. Makanan jauh lebih lazat daripada kami. Tahu apa cerita sebenarnya Allah Ta'ala nak letak hikmah tu? Kata dua orang kawan dia yang dalam tu, sebenarnya hantar apa kelebihan yang ada kepada anda, iaitu kesabaran yang paling tinggi. Maka kami dapat melihat darjahmu diangkat setinggi-tinggi dan letak di dalam orang yang muqarrabin atau muqarrabun, orang paling dekat dengan Allah. Rupa-rupanya kesabaran dia tu. Dan kalau kata hang nak dekat lagi dengan Allah, sehampir-hampir seperti duduk dengan Nabi Muhammad SAW, hang kena sabar sikit lagi. Dia pun tak kira banyak lah. Bungkus balik gulung dia punya. Bungkus tu, aku kena pergi cari hak dok lecak tadi. Aku kena pergi cari hak dok lecak tadi. Rupa-rupanya selama ni aku sampai diangkat martabat kepada wali adalah kerana dia dok lecak. Aku sabar dengan leterannya, maka tempat aku tinggi di sisi Allah. Tapi kena tahan lah. Kalau tahan dari kepada dia balik. Contohnya dia balik. Bila dia balik naik ke rumah, petuk biji bagi saya. So dia dengar. Tengok memang dia. Kalau kita mesti ada orang lain tinggal tu. Apa isteri dia kata? Tidak. Tidak, jangan masuk dalam rumah. Tidak. Dia tidak. Dia tidak. Besok pagi tu dia buka pintu panggil dia masuk. Dia pun masuk. Tanya pasal abang balik. Awak yang balik mana? Dia kata kerana-mu darjah aku paling tinggi di sisi Allah. Kata isteri dia, kalau hang nak tahu. Kalau hang nak tahu, kerana mulut aku hang boleh duduk dekat dengan Allah. Dan aku bertawab di atas nama Allah. Berapa lama orang ni habis-habis dia baik je lah. Kita ni cuma kita
kita tak tahu apalah perancangan Allah Ta'ala di dekat kita. Kenapalah aku tak habis-habis, tak berhenti-henti lagi ni, ya Allah. Lepas satu-satu. Rupa-rupanya Allah sedang menaikkan taraf, no? Benda dia nak naik taraf ni, hak yang kata ni kena katok dulu, kan? Macam lantai, bila orang nak bubuh tile ni, nak bubuh mozaik ni, orang kena katok dulu lantai ni, jam tidak? Tidak, tak boleh melekat kan? Kalau kata ujian pula, kita tengok dari segi tingkatan ujian. Kalau orang nak masuk sekolah tadika, kena ujian, tak payah, masuk je lah dari sekolah tadika. Tapi kalau nak masuk universiti, kena ujian lagi universiti. Nah, ujian tertinggi, lagu-lagu tahap-tahap, otak-otak mengaji sampai ada jannah ni tak boleh pergi periksa tu. Betul tak? Layak tak? Tak layak. Macam itulah ujian di sisi Allah. Minta syurga, kan? Kita semua minta syurga. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Minta tu dengan rasa tak malu dia. Walaupun malu, dia minta. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Masukkan kami, ya Allah, di dalam syurga Engkau bersama dengan siapa? Abrar, orang-orang baik semua. Macamlah kita tu baik sangat. Minta, Allah bagi. Tapi ada lah ujian, dah minta nak masuk syurga, minta nak masuk universiti pun susah. Kan? Kena mengaji sungguh-sungguh baru nak dapat masuk. Ni dengan tak buat apa, tengok-tengok nak masuk syurga. Kita tahu lah, kita tak tahu no? Ini yang dikatakan takluk tanjiz qadim. Rupa-rupanya kita kembali kepada sejarah kita yang berlaku hari ini. Apa juga yang menimpa diri kita, rupa-rupanya Allah sedang menaikkan taraf kita, no? Maqam Mahmud, makam yang terpuji. Tak nampak tangga tu, kalau nampak boleh dapat kat kerabat naik. Jatuh tertunggi kerabat pula, jatuh tertunggi kerabat. Sebab kita tak nampak. Oh, begini ujian yang Allah datangkan kepada aku. Dengan cara begini. Kenapa Syekh Abdul Rahman boleh jadi wali? Dengan sebab sabar. Berapa lama sabar dia? 35 tahun bukan lagi ukuran. Malah lebih lah, no? Kita baru berapa hari kan? Baru berapa hari Allah bagi dekat kita. Rupa-rupanya Allah sedang merancang sesuatu yang terbaik, yang terindah. Allah tahu. Allah tahu daripada mana? Daripada kita tak beranak mai lagi dia datang. Itu dinamakan takluk tanjiz qadim. Faham kan? Sesuatu yang kita memang tak tahu. Allah tahu. Rupanya macam tu lah. Macam ni lah. Itu dinamakan takluk tanjiz qadim. Lagi satu, kalau kita nak baca takluk tanjiz qadim ni, yang kita baca dalam surah Kahfi, yang cerita pemuda yang ikut oleh Nabi Allah Musa alaihi salam, atau kita panggil dia dengan nama Nabi Allah Khidir, kan? Cerita dalam surah Kahfi. Awak dia naik perahu budak tu, dia naik perahu budak tu, dia bagi bocor, pecah habis. Nabi Musa tegur dia. Dia katakan, aku dah pesan dah awal-awal, jangan kata apa dekat aku. Hang kata di kalangan, sebab Allah pernah bertanya, siapa di kalangan kamu yang paling alim? Nabi Musa kata, aku lah paling alim. Tak apa. Dan hang kata hang paling alim, hang kena kawan yang kau ni. Sedikit adanya perasaan takabur dalam diri kita ni. Dia tengoklah dalam meja. Pokoknya kita pun tak tahu lah segala benda. Kalau kata kita tengok, zalim sangat, ada lah naik tak bayar tambang. Bagi pecah pula perahu tu. Lepas tu dia pergi pula ke depan, dia jumpa budak tengah duk main. Dia pergi bunuh budak tu bagi mati pula. Budak tengah duk elok-elok, dia pergi bunuh. Itu dinamakan takluk tanjiz qadim. Kita tak tahu. Allah Maha tahu. Lepas tu hak yang main peristiwa ketiga tu, sekali lagi dia pun masuk dalam kampung, minta makanan. Orang kampung tu punya menyumbung sekok tahu lagi makanan. Dengan kedekut dia pun, dengan sombong dia pun, hina balik Nabi Allah Khidir dengan Nabi Allah Musa AS. Sampai tujuh kampung tu, tengok-tengok pintu ayat bocor. Dia punya dinding dah pun nak roboh.
Nabi Allah Khidir aja, Nabi Musa, mari kita buat begini elok, tidak ambil banjir satu kampung. Dah pula, tadi tak buat dosa apa-apa tu, minta kat gunung buang. Tak apa boleh elok, ambil bagi pecah buang. Mai tahap ni, dia pun punya jahat sekampung-kampung ni. Pagak dia nak untung aja aku buat pula. Kita tak tahu. Allah tahu. Allah bagi pinjam sikit je ni pengetahuan. Kepada Nabi Allah Khidir. Itu dia makan takluk tanjizid qadim. Faham tak? Bila kita datangkan perumpamaan demi perumpamaan, Allah faham. Inilah pengetahuan Allah. Dia tak pernah tak tahu. Kita ni, kalau tanya kita ni selalu tak tahu. Orang Pulau Pinang kita tak tahu. Dah tak tahu. Kadang lah. Apa yang han tahu? Ada memang aku tak tahu. Kena pula yang tak Allah cakap kat bau. Kita cakap dengan dia tak tahu. Kita tak tahu. Isya aku tak boleh. Apa yang han tahu? Anak memang aku tak tahu. Itu kita. Tetapi jangan jawab lagu tu. Orang sakit hati. Allah lah yang nak kita. Aku memang tak tahu. Tak adalah sakit hati sangat. Tapi jangan semua Wallahualam. Itu pun sakit hati ke? Hang ni ngaji apa belajar Wallahualam. Penat ngaji je. Baik. Dan dia kata takluk, okey. Tadi saya sebut takluk kan. Takluk ni apa? Meliputi. Apa maksud meliputi? Merangkumi. Apa maksud merangkumi? Menyeluruh. Takluk ni, takluk maksud dia pengetahuan Allah Ta'ala itu menyeluruh. Menyeluruh ni tak ada satu benda pun kecuali daripada ilmu pengetahuan Allah. Semua Allah tahu. Semua Allah tahu. Kita ni manusia, orang tahu dia tu pakar tu, dia tu pakar. Dia pakar sangat yang tu je. Hal lain dia tak boleh. Dia pakar hal ni dia tak boleh. Betul kan? Kalau kata semua dia tahu, hebat orang tu kan. Itu maksud takluk lah. Tak ada yang takluk ni apa. Kita dah belajar dah. Nanti kita lupa dah. Sebab kita tak tahu modal. Kita kan tak tahu salah. Jadi lupalah. Betul tak? Jadi tak salah lah kita tak tahu kan. Tak salah kita tak tahu. Tapi salah bila tak belajar. Tak salah kita tak tahu. Habaq pun tak tahu. Ni tak orang pemahabak kata dia tak tahu. Tahu tapi lupa. Yang sakit hati juga lah kan. Baik. Artinya berlaku mengetahui dan lulusnya mengetahui segala perkara itu pada sedia kala. Saya kata yang ni kalau baca sendiri memang tak tahu. Dan makna mengetahui akan segala perkara yang wajib itu mengetahui dengan sungguhnya. Maksud ni mengetahui dengan perkara yang wajib itu tahu sungguh-sungguh benda tu wajib buat. Kita tahu perkara yang paling wajib sebagai orang Islam apa dia yang kita tahu? Apa dia? Ya. Yang paling wajib sebagai orang Islam adalah solat. Wajib tahu. Jangan orang tanya wajib tak tanya? Tengok keadaan. Kita ambil pada tengok keadaan lah. Haji yang semayang, tak haji yang tak kaya. Ataupun semayang pun tak apa, tak semayang pun tak apa. Tak boleh. Kita wajib tahu sungguh-sungguh perkara tu memang wajib buat. Maksud wajib lah Buddha tak dapat tidak. Tak mahu kena buat. Rajin ke, segan ke, sihat ke, sakit ke, kena buat selagi bernafas. Buat juga. Kecuali sampai kepada tahap kita tak sedar. Kita tak sedar. Koma dan sebagainya. Suruh hak yang sihat dia kira berapa waktu yang kita tertinggal. Kita tak sedar. Orang abuse kita dah. Saat lagi bila kita sedar, dia akan contoh Okey, Zuhur, Asar, Maghrib, berapa hari yang dia tersengang. Kemudian kita qada dengan sekadar yang termampu. Kita nak berwudu, tak ada siapa nak wudu kan kita. Kita belajar, kita ada ilmu, kita sembahyang tanpa wudu. Kita nak tutup aurat tapi tak ada kain yang nak menutup aurat. Kita wajib juga bersolat dalam keadaan terbuka aurat. Itu yang disebut sebagai solat menghormati waktu. Maka kita dikira sebagai orang yang tidak berhutang.
Walaupun sembahyang kita dalam keadaan serba tak sempurna, wuduknya tiada, najis ada di badan. Contoh orang bagi kita pakai ramping, pakai buang tu, tak ada yang kencing, dan tak ada siapa main cuci kita. Nak wuduk tak ada siapa main tolong wuduk kita. Nak tutup aurat tak ada kain untuk kita nak tutup. Kita tak mampu nak ambil. Tapi hati kita ingat sembahyang tu wajib selagi aku bernafas. Tu orang ada ilmu. Memanglah ilmu dia bukan takluk Tanzil Qadim. Tapi sikit tu kita guna. Ni yang kata dia tahu benda tu wajib. Wajib sungguh-sungguh. Tak dapat tidak. Jadi lagu mana pun kena tahu benda tu wajib. Oh wajib no. Sampai tahap tu no. Tahap tu. Bila yang boleh nak cuti sembahyang? Tak boleh. Kecuali kalau kita ada hak haid. Allah punya sayang kat kita no. Umur tua-tua dia tak bagi haid dah. No? Kita dah main umur 60. Kalau aku ada haid lagi boleh lah makan ni lama sikit tidak lagi payah. Allah tak bagi dah. Sebab kita ni dah nak balik dah. Mana? Lagi dekat dengan Allah, lagi kena tingkatkan ibadah. Ha? Tak tidak lama-lama dah. Tak tak boleh dah nak pejam mata pun. Bangkitlah, bangkitlah cari Allah. Sebab apa? Itu adalah latihan untuk kita kembali kepada Allah. Satu jalan yang baik adalah jalan susah payah, jalan ke surga. Dia bukan kata jalan senang lah. Kena lawan dengan satu makhluk yang bernama nafsu yang Allah bekalkan dalam diri kita. Tu kata kalau dah tahu benda tu wajib, tahu sungguh-sungguh. Dan dia kata dan mengetahuinya segala yang mustahil itu mengetahui dengan tidaknya. Satu benda yang mustahil tu bagi Allah, benda tu memang tak boleh. Tak boleh kita kata. Perumpamaan kita kata Allah bodoh. Itu yang kata benda mustahil ni mengetahui dengan tidaknya. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan bodoh ataupun jahil. Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan ilmu. Sebab dia nak takbir kita. Kalau kata dia jahil, ada yang tak makan. Kata dia dulu, kan? Okey, kita duduk dalam satu kampung. Kita hanya tahu orang ni dia kerja apa, anak dia banyak mana, dia senang, dia boleh makan. Kita tak tahu rupanya ada satu keluarga dalam kampung kita yang tak ada benda nak makan. Tak ada pekerjaan yang dia nak usahakan. Ramai anak-anak pakat-pakat tidur dalam keadaan kelaparan. Kita tahu, kita tak tahu. Tapi Allah, dia tahu semua, dia tahu. Di atas setiap percaturan makhluk-makhluk dia, semua dia tahu. Sehingga kan kuman yang tertanam di dalam kulit kita pun Allah Ta'ala tahu apa makanan kita. Dia kata, bila mana dia tahu, mustahil lah kita kata dia tu bodoh. Kita rafilah. Allah Ta'ala itu daripada bersifat dengan jahil. Apa maksud jahil ni? Bodoh. Kalau kita jahil dah, ya kita jahil. Selalu untuk guru ulama depan kata, kita ni kalau kata bodoh marah, kalau kata jahil tak apa nak orang ni. Hang ni bodoh sangat. Aku kan bodoh, aku jahil dulu-dulu ni. Apalah jahil tu bodoh tu jahil. Dan mengetahuinya dan mengetahui perkara yang harus itu, mengetahuinya akan ada atau tiada atau akan tiadanya. Kita tahu satu-satu benda yang mustahil, yang harus bagi Allah ni, kita tahu harus bagi Allah. Dia nak bagi pun tak apa, dia tak mau bagi pun tak apa. Dia tahu apa dia buat. Kita yang tak tahu apa dia berlaku pada diri kita. Orang cerita, hang angin banyak, aku angin banyak dalam badan. Duduk saja saya bengkak, tangguh angin. Kentut tak mau, berak tak mau, angin. Orang tu kata angin. Lepas tu, angin kena pancang dengan makan benda angin. Okey. Benda kacang selalunya dikaitkan dengan angin kan? Kita ni suka makan gulai-gulai, buah munggai tu. Saya cukup suka. Kita jangan makan hang dah laku angin. Lagi berangin. Kita tahu, kita tak tahu. Tapi punya teringin nak makan juga. Makan itu, tak berangin.
Bagus tak wangi apa-apa. Bubur lah orang kata, bubur halia, bubur cabai hijau, bubur gini. Macam tu tak wangi. Sekali lagi buat bubur macam tu, tengok berangin. Ni yang kata kita punya tak tahu ya Allah. Ni kata harus bagi Allah. Aku nak bagi hang hari ni berangin. Hang tak makan apa pun berangin. Awak berangin tak makan apa lagi masuk angin. Hang tak makan pun masuk angin. Nak makan pun hang berangin. Harus. Faham kan? Harus bagi Allah. Dia nak bagi dengan dia tak mau bagi. Kita ni kalau satu-satu yang jadi dalam diri kita nanti fikir apa? Kalau main perut tak seronok. Aku makan apa ni? Nak cari, nak salah kat makanan. Cara makan hang tu tak kena. Kita fikir benda ni harus bagi Allah. Tak apa baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi penawak balik. Yang ni aku baca tak ini apa. Esok baca lagi banyak sikit daripada kemarin. Jadi ini harus. Faham tak maksud harus? Itu dinamakan harus. Ikut sukalah Allah nak buat. Kita dia punya lah. Kita milik dia. Ya Allah buatlah macam mana pun. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Satu je mintalah tiap-tiap hari. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Mudahkanlah urusan aku. Kalau hang bagi aku sakit pun mudahkanlah aku menghadapinya. Kalau hang bagi aku sihat pun mudahkanlah aku mensyukurinya. Apa pun minta kemudahan. Yang selalu sahabat-sahabat kita. Semoga dipermudahkan urusan. Itu sebenarnya doa tu lah. Doa dia tolong doa untuk kita. Kalau kata Allah Ta'ala tak mudahkan, kita tak ada perasaan sifat ingin mempercayai bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan harus. Sebagai mengetahui yang nyata segala perkara itu dengan ilmu Allah, di atas kelakuan bagi segala perkara itu dengan tidak terdahulu jahil dan berpapah. Ini bahasa lama Dan dalil atas ada ilmu pada Allah Ta'ala itu ialah kita fikir tilik kepada makhluk ini. Maka jika Allah Ta'ala itu berilmu padanya, nescaya adalah ia jahil. Maka apabila jahil, ia tentulah tidak mengetahui, tidak menghendaki dan tidak menentu. Kerana yang jahil itu dia tak mengetahui. Dan apabila ia tak mengetahui, tentulah tak pandai. Dan apabila tak pandai, tentulah lemah daripada menjadikan makhluk iaitu batil. Kerana makhluk ini sudah ada dengan usaha. Kalau begitu, kejap di hati kita bahawa pada Allah Ta'ala ilmu iaitu tidak jahil. Ni bahasa tua bahasa lama dia kena tahu sungguh-sungguh lah. Tahu sungguh-sungguh dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala itu memang kelakuan dia berilmu. Tak pernah tak ada ilmu. Tak pernah tak tahu. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu pernah tak tahu, Dulu Allah Ta'ala tak tahu. Dulu zaman tak ada internet. Dulu zaman tak ada handphone. Mana dapat Allah nak tahu? Internet, telefon tu Allah yang buat. Siapa pula tak tahu? Dia maha mengetahui. Apabila kita kata Allah Ta'ala itu tidak tahu, nescaya kita kata Allah itu bodoh. Tidak. Allah ni tak tahu. Ni mahak yang lain punya versi Allah lain. Tapi kalau hak yang duduk kematu kaku tu dia tahu lah. Apa pun dia tak tahu. Air kematu kaku tu yang dia perlu sembah dia, sembah kaki dia, berhala. Dia tahu lah, dia apa pun dia tak tahu. Kalau kata dia diukir dengan tak pakai baju, tak pakai seluar, apa? Tak pakai baju, tak pakai seluar, dia ada rasa malu? Dia tak tahu. Tak ada ilmu untuk rasa malu. Tak ada ilmu. Kita ada ilmu untuk rasa malu. Sebab tu kita tutup. Habis kalau hak yang telanjang saja tu, dia sebenarnya dia tak ada pemikiran untuk rasa malu. Tak ada ilmu untuk rasa malu. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan jahil, pernah dulu Allah Ta'ala tak tahu. Tak. Tentulah dia tak boleh nak takbir kita, dia kata. Tentu dia tak boleh nak buat manusia, tak boleh nak buat makhluk. Yang tukang buat tu pun tak reti. Kita selalu kata yang tukang buat tu tak reti. Bila tak reti, macam mana dia nak buat kita? Orang bagi kat kita satu kerja. Baiklah ni, baiklah. Hang buat satu pelantak. Pelantak macam mana? Aku tak pernah tengok benda ni namakan pelantak. Pelantak pangkin orang nak duduk.
Mainlah satu contoh. Nak cerita punya kita tak tahu, kita nak kena ada contoh. Orang pun main satu contoh. Main satu contoh. Nak kena guna papan, kena guna kayu, kena cari gergaji, kena cari paku. Okey, orang pun main. Berkakah dengan keadaan kita yang tak tahu. Buat orang duduk. Tengok untung. Aku tak tahu. Dah ada semua dah depan mata. Dengan pekakah dia semua cuba lengkap. Pun tak boleh buat juga. Sebab kita tidak tahu. Tapi Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Mengadakan makhluk yang musyahadah. Apa maksud musyahadah ni? Dia duduk nampak kita lah. Yang ada dalam ini. Allah tengok mana-mana makhluk lah. Aku tengok waktu zaman 50-an tu. Aku buat mereka lah ni. Kita tengok mereka jadi kembang-kembang. Pengetahuan Allah Ta'ala itu sejak daripada azali, sebelum bumi itu wujud lagi. Kerana Allah Ta'ala itu kewujudannya dalam keadaan sedia kala. Sebab tu dia kata kejaklah kamu. Maksud dia tetaplah dalam hati. Sampai kena tahu ilmu ni. Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Dia nak agak suruh belajar kita buat sifat ilmu je, tapi huraian dia cukup terperinci dalam ni. Dia kata itulah pengakuan yang sebenar, yang muafakat ia dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, seperti firman Allah Ta'ala, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu surah Al-Mujadalah ayat 7. Artinya adakah tidak engkau nampak akan bahawasanya Allah Ta'ala itu mengetahui ia akan barang yang ada di dalam langit dan barang yang ada di dalam perut bumi. Ilah sehingga dalam pada surah Al-Mujadalah ni dia kata hangpa tahu lah. Dia kata Allah Ta'ala tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita tak tahu. Cangkui gelap macam cacing. Punya menyerik lari dan itulah. Cangkui kemana kita kemana tak pindah. Siapa? Cacing punya besar lah. Dia kan bila terkena dia sakit, dia menguat. Kita pun sama lari macam mana cacing kepada satu juga. Pasal apa? Cangkui dia ambil putih dua. Dia nak mati. Nyawa nak kena pada badan tergedi-gedi. Kita pun tergedi-gedi lari. Geli ke dia. Aku tak tahu punya dia ada bau tu. Aku tak tahu. Kalau kita tahu kita tidak. Tetapi buat macam tu kan. Kita tak tahu. Bukan kata lapisan 7 lapisan bumi ke bawah. Lapisan atas pun kita tak tahu apa ada. No? Dalam duduk nampak tu. Tai ayam duduk di atas muka bumi kan. Dia kan duduk dalam. Pijak. Pijak macam aku lah pijak tak ayam. Awak pijak aku tak tahu. Tentu ada ti ayam. Takkan tak nampak. Tai kucing. Dia kambui dah. Ada kambui ke habis semua. Hang pijak dah hang tahu. Aku tak tahu. Bukan kata lapisan bumi yang ke dalam atas tu pun. Hang dilanggar. Nampak kata lepas tu batu sepak tertugil. Hang tak nampak aku tahu tu ada batu. Kita turun tangga. Ingat habis dah. Rupanya ada satu lagi. Rupanya ada satu lagi. Saya kemarin bawa kotak besar. Naik tangga. Pasal anak hang kira sak berapa biji nak tangga. Dia ni awak mau aku suruh kira nak kira. Rupanya sak lagi kalau kata dia tak kira dia nak halah tu dia disepak. Dalam duk kira keliru sampai kat tengah tangga bukan banyak 9 tu. Sampai kat tengah gambar 4 jadi 4,5 ke. Halah sekali sepak. Mujaklah masuk dalam kotak tu kan. Tidak lagi tak boleh ngajak pula. Punya nak agak punya tak tahu yang kita tak tahu suruh-suruh lah. Janganlah ada berani dengan aku dipandai. Kita bukan pandai, kita pandai-pandaian. Faham kan pandai-pandai? Amboi pandai-pandaian sangat hamba ni. Baik Allah Alam itulah huraian sifat Allah yang ke-9. Sebenarnya tak susah. Tapi bila belajar jadi susah lah. Kalau tak belajar tak susah. Senang kan dia susah belajar lah. Boleh faham tak? Boleh faham kan? Cuma bahasa dia tak ada berbalik-balik. Semoga dia sama. Alhamdulillah.